Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera buat sahabat-sahabat pakcik semua. Semoga dalam keadaan sihat, dalam keadaan selamat dan keadaan yang ceria. Okey, malam ni kita teruskan kelas mengaji menulis artikel jurnal. Dalam topik jenis-jenis artikel, kita dah cover jenis artikel yang pertama, jenis penyelidikan, yang mana dalam jenis penyelidikan itu kita dah cover dari segi aspek artikel penuh ataupun artikel lengkap yang ada introduction, literature review, method, analysis, discussion dan conclusion. So bukan itu saja, bukan dalam tulis artikel jurnal kena tulis artikel penuh, kita ada option-option yang lain. Kita secara umumnya orang sebut adalah concept paper, tapi sebenarnya kalau selain daripada research paper, kita ada beberapa lagi jenis artikel. Boleh dikatakan jenis artikel ni adalah tanpa menggunakan data dan analisis dalam penyelidikan sebenar, tetapi kita ada pengkhususan nama-nama dia. Jadi kita pergi satu-satu. Memang lepas ni kita akan cover juga iaitu literature review, ada general review, ada conceptual, ada short communication. Jadi kita akan cover lagi 4 tu. Tapi khususnya sekarang ni pakcik nak cover dalam konteks jenis penyelidikan literature review. Jadi apa yang dimasukkan dengan artikel kajian literatur? Okey. Artikel jenis kajian literatur ni adalah kajian yang kita boleh katakanlah dalam bahasa mudah dia, tiada data dan analisis penyelidikan sebenar. Okey, artikel ini perlu ada tajuk. Macam biasalah dalam sebuah artikel mesti ada tajuk, mesti ada abstract, mesti ada keyword, mesti ada intro, kemudian dia ada literature review. Kat sini yang mungkin beza dia tidak ada metodologi. Dia ada literature review, intro, literature review, kemudian ada discussion, conclusion dan juga celainan appendix dan reference. Okey, sebab mungkin paper ni kita tidak ada buat penyelidikan tapi dia tidak ada metodologi. Contoh satu. Contoh dua, ada yang ada. Dia macam biasa, dia ada intro, dia ada LR, ada method. Contohlah guna teknik SLR, Systematic Literature Review. So dia tulis method. So method tu dia beritahulah teknik apa yang digunakan dalam kajian ni. Katakan gunakan SLR, kemudian dia explain lagi dalam SLR tu dia buat apa. Jadi is umum lah, tapi kalau nak kata literature review ni kita boleh kata walaupun dia tak ada data, tapi kadang-kadang masih lagi orang menggunakan outline methodology. Dia boleh intro, LR, kadang-kadang intro pun tak ada, dia ada background subjektif yang ni. Tapi boleh jadi ada method dengan tak ada method. Kemudian dia kena ada discussion dan conclusion. Melalui saya punya observation, saya boleh katakan yang wajib sekarang ni intro dengan conclusion. Itu yang mostly semua ada. Yang tengah-tengah tu ada yang ada method, tak ada yang method. Kadang-kadang dia tak letak, dia tak tulis literature review, dia terus masuk topics. Okey. Jadi kajian literatur perlu terperinci dan boleh diperkemaskan. Sebab bila buat literature review ni kita perlu perkemaskan dengan jadual, dengan rajah dan juga lampiran ataupun appendix. Mana-mana yang sesuai. Bila nak letak appendix dia, ambil yang mana-mana yang sesuai. Ada teknik yang sistematik, itu beza literature review. Dia punya lawan dia adalah general review. Nanti lepas ni kita akan cover, lepas topik ni kita akan cover pula general review. So sekarang ni kita fokus dulu literature review. So untuk literature review dia memang ada teknik, ada kaedah yang sistematik. Dalam kajian literatur antaranya, ni contoh-contoh yang biasalah, dia mungkin boleh banyak lagi. Ni antara yang biasa-biasa. Yang pertama adalah systematic literature review, dia boleh scoping review, review on analysis, dia ada comprehensive review. So jenis-jenis ni lah. Berdasarkan investigation pakcik, bila tengok di top publisher, dia ada, kita tahu ni critical review, dia lebih sesuai dekat general review. Kalau comprehensive review, dia lebih sesuai dekat type of literature review. Kalau review on analysis, dia lebih sesuai dekat literature review. Kadang-kadang macam mana saya nak kenal pasti yang ni adalah general review ataupun literature review? Kadang-kadang dekat journal tu dia beritahu type dia, oh yang ni literature review, yang ni adalah general review. Tak banyak yang publisher yang
dedahkan type tu kan. Kalau contoh dekat Emerald memang dia beri tahu spesifik ini general review ke ataupun literature review. Ada setengah tu letak review je. Jadi semua review letak review. Jadi kita tak tahu yang mana yang general review, yang mana yang systematic literature, yang mana literature review, yang mana general review. Kadang-kadang kita kena faham definisi. Sebab tu pakcik mulakan kelas malam ni dengan memberitahu apa itu adalah apa itu artikel literature review. Okey, jadi dia perlu ada teknik yang saya sebutkan contoh-contoh tadi. Okey, kita go through case by case. Sebab bagi saya untuk faham jenis artikel ni memang kita kena tengok contoh yang banyak supaya kita tahu membezakan dan kita dapat idea macam mana nak tulis. Jadi alang-alang kita dah buka jurnal ni sekali jalan lah sebab kita dah belajar. Sebab khusus artikel jurnal ni kita dah belajar daripada awal-awal dulu. Kita dah masuk database, dah tahu apa itu jurnal, jenis-jenis jurnal. Kemudian kita dah cover tip and tricks. So sekarang ni kita dah masuk kepada topik kepada jenis-jenis artikel. Jadi saya tak nak, pakcik tak nak apa ilmu yang sebelum ni korang dah lupa. Jadi kita sebab tu kadang-kadang saya flashback balik. Okey. Jadi yang pertama adalah kita cover dulu systematic literature review lah. So systematic literature review memang duduk dekat jenis artikel literature review. Kan definisi saya sebutkan tadi, dia perlu ada teknik yang systematic. Okey, ini yang dikatakan literature review punya artikel. Contoh nombor satu yang saya nak tunjuk ni adalah SLR. Jadi SLR, kalau dekat slide nanti you tengok saya ada buat summary. Lepas tu saya tunjuk dekat dia punya contoh-contoh. Saya tak masukkan semua artikel, tapi saya bagi full artikel. Dalam slide saya tunjukkan bahagian-bahagian yang saya nak bincang saja. Okey, artikel yang kita nak bincang ni tajuk dia adalah The Key Success Factors in Focus Group Discussion with the Elderly for Novice Research. Titik dua bertindih, a review. Kita kalau nak tulis artikel, kita kena tengok tajuk-tajuk yang macam ni nak buat tajuk paper review. Macam ni di titik dua bertindih, a review. Okey. Ada orang kadang buat tajuk dekat depan boleh a review. Ada orang yang buat review tapi tak ada pun perkataan a review. Jadi kita kena tengok contoh yang banyak. Jadi artikel ni ditulis oleh beberapa authors, 1, 2, 3 authors. Semuanya daripada Thailand. Jadi dia tidak ada berlaku kolaboratif luar negara. Dari segi tempoh dia paper tu diterima pada 23 Mei, kemudian accept September. Mei, September, tak lama juga tu kan. Jadi pakcik ada bulatkan color warna biru nak tunjukkan bahawa jurnal ni, Journal of Health Research, dia boleh terima literature review paper dan terbit bulan 5, 6, 7, 8, 9. Dalam 5 bulan dia boleh terbit. Dan so paper type dia adalah literature review. Okey, jadi paper ni adalah systematic literature review. So biasanya kalau sebut systematic literature review ni dia ada scholar dia. So yang ni dia gunakan Prisma, Prisma 2009. Nanti saya tunjukkan lagi jenis-jenis lain dalam systematic literature review ni. Kan saya kata dia ada teknik. So kalau Prisma kaedah dia macam ni, kan satu lagi kan kaedah dia macam tu. Jadi kan saya akan tunjuklah sekali jalan dan saya snapshot juga bagi yang nak buat SLR boleh tengok contoh. Okay. So yang ni kalau kata Prisma tu dia ada beberapa section lah Dia start dengan identifications, kemudian dia buat screening, eligibility dan last sekali adalah include. So kat sini saya cerita sikit lah So dari awal dia identify database searching dia dapat jumpa 373 artikel. So dah melalui proses screening dan screening semua. Last sekali dia cuma cover study include in quantitative and qualitative synthesis. So dia ada 9. Daripada 373, 9 yang dia betul-betul deep analysis. Okay. Jadi yang kedua juga, paper yang kedua masih lagi systematic literature review, service action research. Dia punya tajuk simple je, service action research. Titik dua bertindih, review and guideline. Nampak tak? Ni idea nak buat tajuk. Tadi titik bertindih a review. Sekarang ni review and guideline. Okay. Service action research. Kalau kita tengok full artikel, kita bukan hanya
tengok oh ni kuanti, yang ni kuali, aku tak buat kuali, aku buat kuanti, tak naklah baca artikel. So kita kena belajar both artikel. So kita kena tengok, so macam tadi kan, kita nak boleh buat satu paper, dia tengok synthesize kuantitatif dan kualitatif dia. Okay, kadang-kadang kita nak ambil idea, oh rupanya aku boleh extend research ni, tengok idea kualitatif buat macam ni, why not kuantitatif pun boleh buat juga dalam konteks yang macam tu, ataupun kita mix. Okay kan. So artikel ni daripada Sweden, semua daripada Sweden, ada 4 author daripada Sweden, juga tidak berlaku kolaboratif antarabangsa. So artikel ni jenis literature review, dia submit ataupun receive 30 November, kemudian dia accept bulan November 2019, setahun lah. Just nak beritahu artikel ni terbit setahun. Nama jurnal ni adalah Journal of Service Marketing. Journal of Service Marketing. Jadi kita kena tahu nama jurnal juga. Sebab nak beritahu, okay, jurnal ni boleh terima paper literature review, tajuk pendek je, Service Action Research Review and Guideline. Okay. Yang ni pun dia guna Prisma, 2009. So dari awal dia dapat jumpa semua sekali dalam lebih kurang 575 Web of Science, dan dia jumpa 617 artikel dalam Scopus. So dia betul-betul guna dalam ni. So kajian ni hanya gunakan kualitatif saja dalam topik ni. Sebab action research kan, action research kualitatif, dia pakai 101 artikel. Kemudian kat situ dia buat analisis daripada 11 artikel tu. Okay, so kat sini kalau nak belajar action research, sebab saya tengok dalam artikel tu menarik juga kalau nak belajar action research. So adalah kalau nak tengok dia punya matrix, research system, practice of system, problem and solution. Dan dia juga buat 3 approach kalau nak faham tentang action research lah. Topik dia service, contohnya dia kata practice enhance, concept developing dengan theory enhancing. Saja tunjuklah kan. Tunjuk ni selain daripada dapat knowledge, yang kedua nak tengok, nak tunjuk kat you all sejauh mana presentation dalam artikel. So kita boleh buat table macam ni, boleh buat gambar rajah macam tu kan. Jadi dapat idea. Kadang-kadang kita buat topik yang berlainan, tapi idea tu kita boleh absorb. Oh macam ni buat action research, aku ambil konsep yang sama lah, aku nak buat dalam eksperimen. Tapi dia benda tu yang boleh. Kadang-kadang presentation image tu kadang-kadang memberi sedikit gambaran pada kita untuk dapatkan idea bagaimana menghasilkan satu artikel yang menarik. So dua artikel yang kita dah bincang secara umum, dua-duanya adalah pakai systematic literature review. Dia pakai teknik Prisma 2009. Okey, kemudian masih lagi contoh, kita banyak sebenarnya contoh banyak. Saya kena habiskan semua. Harap-harap kita boleh habis kurang sejam lah kan. Okey, contoh yang ketiga juga dia adalah masih lagi systematic literature review. Banyaknya systematic literature review dia macam inilah kan. Kadang-kadang bila saya nak share ilmu ni, saya kena ambil artikel 2020, artikel yang terbaru. Mostly artikelnya dari tahun 2020. Memang kita tahu systematic literature review memang ada demand dia sendiri. So kalau kita nak publish artikel systematic literature review ni bagus. Malah systematic literature review ni sangat betul-betul berguna, beri manfaat, especially untuk postgrad. Bagi yang sedang mendengar ni, kalau tengah buat PhD, kalau kata saya tengah buat topik pasal safety behavior, contohlah safety behavior, gelagat keselamatan, cuba type dekat Google ke ataupun di mana-mana general atau advanced search systematic literature review safety behavior. Okay, kalau ada orang dah review, maksudnya kita beruntung. Sebab kita tengah nak cover topik safety behavior, dah ada orang yang dah review dah artikel-artikel yang wujud berkaitan tema safety behavior. Jadi kita boleh baca artikel tu, kita tengok, best ni aku kena dapatkan full artikel ni. Jadi ada orang yang dah telah review dulu. Kan? Kalau kita baru nak start review, kita ambil masa untuk review, nak dapatkan artikel jurnal. Jadi dah ada orang buat systematic literature review, maksudnya dari segi kita punya literature review tu, dah ada orang kaji secara rigorous. Jadi kita mudah, jadi kita mungkin tambah baik. Mungkin systematic literature review tu dia cut off dia 2018. So kita boleh extend lagi untuk 2019 dan 2020. Ada beberapa pro and con lah. Tapi kalau tak ada orang cover, you all akan jadi pioneer lah dalam topik safety behavior tu, akan buat systematic literature review. Tak susah. Systematic literature review, lagi-lagi kita dah belajar buat advanced search sebelum ni.
Jadi memudahkan. Kita pun dah belajar database. Sebab tu kenapa pakcik ajar satu persatu, nampak macam bilalah kelas artikel ni nak habis, rasa macam banyak sangat benda nak tahu. Itulah keunikan bila kita belajar research ni. Dia memang kita kena belajar benda asas dan kita kena belajar benda yang baru. Jadi kita dah guna database, dah tahu guna top publisher. Jadi bila kita nak tulis artikel, bila sebut je systematic literature review, kalau pertama kali dengar baru nak buat, tapi bila nak buat tak ada rasa susah sangat sebab asas kita dah ada. Okey. Yang ni pun tajuk dia adalah Determinants 21st Century Skills and 21st Century Digital Skill for Workers. Dia buat SLR. Okey, yang ini daripada Sage kan. Tadi ada daripada yang sebelum-sebelum ni saya bincang artikel daripada Emerald dan Science Direct. Ini ada daripada Sage. Okey, kat sini pun sama, dia pakai Prisma. Okey, dia ambil data. Bila dia first dengan gunakan keyword, saya tak adalah tunjuk keyword, nanti tengok kat full artikel apa keyword dia gunakan. So untuk identification dia dapat 4296, tapi yang dia study lepas je screen cuma 154 artikel. Ingat research bukan hanya nak nampakkan 154 artikel tu you review, tapi macam mana proses tu. Sebab tu dia gunakan teknik Prisma tu. Okey. Kita masih lagi dekat systematic literature review. Alang-alang kita belajar lah. Kita belajar macam mana nak tulis artikel yang dikatakan systematic literature review tu. Kita belajar juga scholar-scholar. Tadi pakai Prisma. So sekarang ni ada beberapa kajian yang buat systematic literature review, dia guna Denier. Kalau penuh dia Denier and Trenfields 2009. So dia masih lagi systematic literature review, tapi teknik digunakan adalah dia ambil daripada authors ataupun scholar daripada Denier dan Trenfields 2009. Okey. Macam biasalah, yang ni agak penuh. Dia ada introduction, LR, method, finding, discussion dan conclusion. Okey. So artikel ni, okey, dia yang bagus artikel ni pertama dia punya terbit agak lama jugalah, bulan Julai dan bulan September. Jadi dekat dekat setahun jugalah Okey, dia ada buat collaboration. Jadi penulis ni seramai 5 orang yang daripada Sweden dan Austria. Jadi Sweden dengan Austria. Ada 2 negara. Jadi bagus tu ada collaboration kat situ. Okey. Jadi artikel ni memang SLR tapi dia pakai Denier dan Trenfields. Dia sedikit berbeza dari segi proses tu. Memang beza. Kalau saya sebut kalau perbezaan dia, kalau teknik dalam Prisma dia ada pakai identification, screening, eligibility dengan include. Tapi kalau Denier dia punya proses dia sedikit berbeza lah. So dia consist of 5 steps: question formulation, locating study selection and evaluation, analysis and synthesize, reporting and apply the result. So dia punya, orang kata, step dia sedikit berbeza. Okey. Jadi nanti you tengok artikel ni lah daripada Emeralds. Tapi jurnal ni, nama jurnal tu International Journal of Sustainability in Higher Education. Okey, dia boleh terima paper SLR cuma dekat sini prosesnya mengambil masa setahun. Okey, dia gunakan Denier tadi dengan Trenfields. Okey, kita ada jumpa satu lagi paper yang sama juga, dia ambil daripada dia refer SLR daripada Denier dengan Trenfield. Yang ni pun daripada Emeralds. So yang ni agak cepat, hantar bulan 4, terbit bulan 9. Okey, ini semua paper tahun 2020 Nama jurnal dia adalah Modern Supply Chain Research and Applications. Okey, jurnal ni memang tajuk dia Systematic Literature Review on Uncertainties in the cross-docking operation. Jadi topik ni sesuai untuk bidang operation, sebab tu dia hantar jurnal kat Modern Supply Chain Research. Okey, yang ni saya tunjuk juga sebab nanti kalau orang telah artikel kan, kena ikut Prisma ke, kena ikut Denier dengan Trenfield ke. Ada yang saya review yang disebut systematic literature review, tapi dia tak beritahu ini daripada Prisma ke Denier ke tak. Dia beritahu je, dia straightforward tu buat. Macam adalah gunakan advanced search, ada keywords,
Lepas tu dia gunakan teknik yang common. Tapi dia tak sebut sekolah mana. Ada yang disebut kadang-kadang banyak sangat. Jadi kita tengok ini bukan pioneer scholar. Jadi saya tak mention lah. Saya tulis systematic literature review. Sama ada dia melibatkan beberapa scholar-scholar lepas secara ramai-ramai ataupun dia tak nyatakan. Jadi saya tak tulis lah yang ni Prisma ataupun daripada Nanger. Okey, yang kat sini kajian ni kelebihan artikel jurnal ni yang saya sebut ni, tajuk dia Interconnected Business Model, Present Debate and Future Agenda. Okey, saya sebenarnya memang saya selalu guna perkataan future agenda. Jadi kita boleh gunakan perkataan future agenda untuk menarik dari segi title dan dari segi outline. Okay, kalau saya biasa buat nanti kalau dalam artikel conclusion and future agenda. Jadi kita boleh letak juga future agenda tu dekat kita punya title. Okey, tajuk dari Interconnect Business Model, Debate and Future Agenda. So kelebihan artikel ni ada, pertama kelebihan dia adalah dia buat collaboration daripada Sweden dan Itali. Tempoh masa agak cepat, bulan Jun submit, bulan November accepts. Kemudian nama jurnal ni adalah Journal of Business and Industrial Marketing. Okey. Saya tunjuk ni bukan apa, at least you dapat satu idea. Kalau nak tanya soalan, nak hantar jurnal kat mana Okey, saya pakcik dah review sikit-sikit. Jadi kerja pakcik sebenarnya sebagai seorang researcher adalah untuk mengenal pasti secara opennya jurnal ni. Kalau jurnal ni dia boleh terima paper systematic literature review, maksudnya bolehlah hantar paper type literature dekat jurnal ni. Jurnal mana? Journal of Business Industry Marketing. Nanti you tengok contoh. Saya ingat dekat 20 jurnal yang saya kongsikan untuk bagi kefahaman apa itu literature review. Okey? So yang ni dia umum lah dia tak beritahu lah dia pakai Prisma ke dan sebagainya. So dia finalize tu dia cover 25 publication. Masuk dia sekarang ni untuk terbitkan systematic literature review ni, berapa banyak jumlah artikel yang perlu ada. Saya flashback balik yang ni 25. Sebelum tadi tu yang sebelum tadi tu dia nak 154. Yang sebelumnya tadi 101. Lepas tu 9. Jadi proses tu penting. Jadi nak tunjukkan teknik tu. 9 ke, yang kemudian tadi berapa? Yang baru ni saya sebut tadi 25. Jadi boleh. Boleh review 9 paper, memanglah review 9 paper tu boleh, tapi kena tunjukkan dari segi proses awal tu, mengikut teknik macam tadi Prisma yang 9 tadi, kena ikut teknik itulah. Okey, jadi saya ada snapshot lah, tunjukkan gambar. Dan kelebihan juga artikel ni yang saya sebutkan topik Interconnect Business Model ni, dia juga meletakkan appendix. Selain daripada dia buat collaboration antara Sweden dengan Itali, dia letak juga appendix. So nak tengok macam mana rupa appendix, so dia ada buat sedikit macam matrix. Dia masukkan authors ataupun reference, beritahu context study, beritahu discuss dalam this study, dan beritahu method apa dia guna. Jadi kita boleh letakkan matrix, simple matrix dekat appendix. Ingat, ada kelebihan orang letak appendix ni. Publisher sangat suka appendix. Okay? Kalau saya pun suka. Jadi kat sini pun, walau best ni topik ni, ada orang dah buat summary lah. Kita pun tahu macam you nak isi satu matrix, nak isi satu author, satu maklumat take time. Ni ada orang dah buat dah untuk kita. Jadi dia letak kat appendix. So banyak demand ni, especially kalau student diploma, degree, master, malah PhD pun kita bersyukur kalau dapat artikel macam ni. Jadi kita kat sini mungkin dia buat artikel, tengok sini daripada tahun 2010 sampai 2018. Maksudnya kalau kita nak ambil, kita boleh update 2019 dengan 2020 punya artikel. Okey. Ni ada contoh juga daripada publisher India Science. So dia ada buat SLR. So dia ada buat dia punya online intro, lepas tu literature review, implication dan conclusion. So tajuk dia adalah Dimensions of Organization Performance, a Review. Kalau topik macam ni yang ni ditulis oleh Beijing, daripada Beijing Kalau tanya saya, Beijing China Okey, kalau orang tanya saya kalau topik macam ni, orang Malaysia sangat banyak. Saya banyak jumpa orang Malaysia yang buat tajuk saya Dimension. Dia straightforward, tajuk dia Dimensions of Organizational Performance. Titik dua bertindik, a review. Cuba bayangkan berapa ramai buat Dimension. Tukar je lah tajuk, Dimension of Organizational Performance. Saya tukar Dimension of Innovation Performance, a review. Tukarlah, masing-masing semua ada tajuk Ambil tajuk ni, tukar je jadi paper review. Okay. So paper ni buat systematic literature review. So dia beritahu lah dia punya proses
buat systematic lecture review kan, daripada outline, daripada research question, buat identifications, buat evaluation, data extract, kemudian ada summarize dengan interpretations. Okay, kat sini dia keluarkan dimension lah saja saya snapshot. Siapa yang study pasal performance organizational, maksudnya nak tengok prestasi organisasi, kat sini ada contoh lah. Menarik ni, saya pertama tengok pun bagus ni, macam seronok terus nak share dekat student dengan my student. So siapa yang buat study pasal performance untuk organisasi, boleh baca paper ni. Ni paper ni buat dimension of organizational performance. So ada data ke? Tak ada, dia buat systematic literature review je, kan. Okay, kemudian ada satu lagi selain daripada tadi Prisma, dalam systematic literature review, selain daripada Prisma dan Daniel dengan Trendfield tu, ada satu lagi nama dia adalah Wahdati et al 2019. Ni agak barulah, okey. Dan beberapa kajian-kajian pun kita lihat ada orang yang guna systematic literature review dengan merujuk berpandukan daripada Wahdati et al. Jadi saya kongsi jugalah bagi siapa nak buat literature review ni, at least dapat satu good knowledge. Saya pun belajar juga, sama-sama kita belajar daripada Prisma, daripada Daniel, dan ni juga daripada Wahdati 2019. Okey, paper ni pun sama daripada Emerald. Dia ada appendix. Jadi bukan apa saya tunjuk macam mana rupa appendix. Kan tanya appendix ni apa je boleh masuk kan. Kat sini tunjuk contoh. Okey, paper ni agak cepat juga, submit bulan Jun, terbit Disember, dalam 6 bulan. So nama jurnal ni Islamic Economic Study. So tajuk dia A Systematic Literature Review on Sharia Governance Mechanism and Firm Performance in Islamic Banking. So dia ditulis oleh dua. So dia daripada dua authors, satu daripada Malaysia, satu lagi daripada Yemen. Okay, ada dua negara. Jadi bagus ada buat collaboration. Macam saya beritahu tadi itulah kan, bila collaboration ni memang benda yang positif. Memang publisher nak kita buat penulisan bersama dengan authors, ada kolaboratif. So dia ada step-step dia, seperti yang saya sebutkan tadi, dia pakai Wahdati. So dia ada step dia, dia step 1 dia ada step 2. Step 1 dia initial assessment literature. Okey, kemudian step nombor 2 dia buat elimination, duplicate, mana-mana yang ada duplicate. Kemudian yang step nombor 3 buat filter. Step nombor 4 dia buat result and discussion. Step 5 dia ada recommendation. Okey, tapi kalau kita buat thesis, memang orang tanyalah, okey, you buat literature review, you refer siapa ya? Prisma ke, Daniel and Trendfield 2009, ataupun you pakai Wahdati ni 2019 yang barulah. Okey. Okey, nanti dia tunjuk kat sini dan dia masukkan juga kat appendix. So masukkan kat appendix adalah key term use. Maksudnya letak term use dalam di search pun kita boleh letak kat sini ya. Jadi kita boleh letak kat appendix. Jadi orang tengok kalau topik nak buat syariah governance mechanism ni, so apa yang biasanya term yang kat sini dia come out dengan IV dengan DV lah. So apa term use dalam search dia untuk IV dan DV. Okey. Alright. Okey, kita masih lagi dalam systematic lecture review sebab banyak sebab kita nak tengok supaya saya nak guide you all. Okey, pelan-pelan lah kita akan cover systematic lecture review. So yang ni menarik sikit paper ni. Saya nak tunjuk total page paper ni adalah 109. Maksudnya macam thesis. Okey, tapi daripada 109 tu 71 muka surat tu appendix. Kalau pernah dengar, saya pun pernah sebut sebenarnya. Okey, ada orang dapat PhD buat systematic lecture review tapi dia betul-betul kena rigorous. Okay, yang dispat adalah total artikel muka surat dia 109. So bahagian appendix ada 71 muka surat. Okay, reference dia saja adalah 7 page. 7 page saja untuk reference saja. So banyak paper yang dia review. Okay, nanti you all tengok paper ni. Tajuk dia adalah Digital Transformation, a Review, Synthesize and Opportunity for Future Research. Nampak tak kat sini? Kalau tanya saya lah kan, saya dah biasa dengan perkataan a review, saya dah biasa dengan perkataan future research. Dia tambah satu lagi, a review, synthesize and opportunity for future research. Jadi saya pun synthesize and opportunity. Lepas ni kita boleh buat artikel tau, kan? Synthesize and opportunity for future research. Jadi topik dia menarik. Jadi kita boleh tukar. Macam saya buat Lean Six Sigma. Lean Six Sigma, a review, synthesize and opportunity for future research. Dah dapat saya tajuk. Jadi itu tujuan dia bila kita review, kita investigate artikel-artikel. Sometimes dia memberi idea kita apa nak buat. Dia sebenarnya research ni tunjukkan flow atau aktiviti ataupun proses saja. Kita nak buat research, kita pakailah topik masing-masing yang kita nak kaji. Okay. So yang ni buat systematic lecture review. Yang ni dia umum, dia tak beritahu
tahu dia ikut siapa. Dia ikut Iwahdati ke Daniel and Tranfield ataupun Prisma, dia tak sebut. Okay? Tapi dia buat systematic review. Okey, kemudian kita pergi yang topik yang berikut dia. Okey. Yalah, saya tahu banyak orang research buat scoping. Kadang-kadang scoping dengan SLR dia sekali. Tapi untuk artikel ni saya kelas dia sebagai scoping review. Tadi SLR contoh-contoh tadi semua SLR. Yang ni scoping. Okey. Scoping ni pun dia pakai Prisma juga. Dia pakai Prisma dengan satu lagi sekolah dia pakai Aksi and O'Malley. Aksi and O'Malley 2005 dan pakai Prisma 2009. Tapi artikel ni sebab dia mention dia bukan buat systematic literature review, tapi sebenarnya proses dia sama je, tapi dia pakai scoping review. So paper ni daripada Springer, okay. Dia research article dan tajuk dia Mapping Clinical Reasoning Literature Across the Health Profession, a Scoping Review. So dia buat a scoping review. Macam-macam dapat idea, a review, yang ni a scoping review, a systematic literature review, a review, synthesize and opportunity, so macam-macam kan. So kita dapat idea lah dekat sini. Okay, yang ni dia pakai agak detail juga. So sebanyak 625 lah yang dia include dalam dia punya proses buat systematic review dalam scoping ni. Okay, kemudian nama-nama lain dalam literature review dia macam ni, jangan gaduh sebenarnya pusing-pusing balik benda yang sama je. Paper literature review yang cuma kita highlight dia ada teknik, sama ada nama dia systematic literature review ataupun kita panggil systematic review. Dia tak ada macam dia tak ada macam dia sebut literature review, dia cakap systematic review dia. Ada sebut systematic literature review, systematic review. Macam tadi dia panggil scoping review. Yang ni kita masuk lagi pula jenis-jenis dalam literature review, iaitu review on analysis. Ni nama artikel ni, review on analysis. So kelebihan paper yang macam ni, you kena ingat memang ada bagi saya tip. Kalau you tengok nanti saya ada bold warna kuning. Tu nak tunjukkan nak hantar artikel literature review banyaknya table dengan figure. Kalau macam contoh saya bagi ni, review on analysis tu dia ada 7 figure, 7 gambar rajah. Tajuk dia Evolution Information Dynamic over Social Network, a review. Ni pun sama, titik dua tindik, a review. Hantar September, terbit Disember. Tak lama, berapa bulan je. Yang ni terbit International Journal of Crowd Science. Dia bidang sains. Okay. Satu lagi jenis, tadi kita panggil review on analysis. Satu lagi jenis dalam literature review dipanggil comprehensive review. Okay, comprehensive review ni menarik. Orang sains, saya tunjukkan juga, bukan dalam bidang sains, bidang social science pun kena refer. So kat sini mostly dia ada lebih kurang 15 figure. So dia ada 5 page untuk reference. Tapi yang ni yang double column tau. Maksudnya kalau kita double column kena 2. Jadi 10 muka surat reference dan 15 figure. Dia total page 20 muka surat. Tapi paper ni kena tengok lah, topik dia tajuk a review. Dia tunjuk ke depan a review. Yang tadi banyak titik dua tindih, a review. A review of laser engineer net shape, length, width and process parameter of metallic part. Okay, so dia buat literature review. So yang ni ambil masa juga untuk terbit. Kalau bulan April sampai April 2018, Februari 2020 pun lama. Okay, mungkin ada benda kena tambah baik. So nama jurnal tu Rapid Prototype Journal. Okay, yang ni pun bagus. Ada collaboration daripada Australia, England, Netherlands. Ada 3 negara. Tapi dia ambil masa dekat setahun lebih sikit untuk terbit. Tapi menarik paper ni, dia ada 15 figure dan ada 10 muka surat. Sebab 5 muka surat double column kira macam 10 lah. So dia ada figure 15. Okay, saya buat conclusion di sini bahawa untuk terbit artikel jenis literature review, dia adalah yang bersifat, dia ada teknik. Okay, kalau secara keseluruhan saya tunjukkan tadi, kita ada SLR. So SLR tadi dia ada refer beberapa scholar daripada Prisma 2009, dari Daniel dengan Tranfield 2009, lepas tu ada tadi Iwahdati 2019, kemudian ada yang lain-lain melibatkan new scholar. So ada yang pakai systematic literature review, ada yang pakai nama systematic review. So ada tadi yang dia buat scoping. Okay, sekarang pun SLR pun dalam tu ada scoping dah, tapi dia ni umum dia buat scoping.
Kemudian ada apa tadi? Comprehensive review. Lama pula saya nak fikir kan. Comprehensive review. Satu lagi adalah jenis review on analysis. So review on analysis, comprehensive review juga bawah kategori literature review. Jadi sifat artikel-artikel ni macam saya sebutkan tadilah, dari segi presentation ada yang figure sampai 7 kan, ada yang sampai kalau saya pernah jumpa 14. Kalau saya sendiri pun, kalau paper research article itu pun saya tunjuk saya punya 8 figure. Jadi kita kena ada banyakkan presentation, figure, table dan sebagainya. So yang last tadi saya tunjuk yang bidang engineering tadi ada 15 figure. So tengok orang review kan, review je dah macam satu thesis, 100 berapa muka surat tadi, 100 lebih muka surat. Jadi reference ni pun dekat 71 muka surat je dekat reference. Jadi tengok orang review boleh buat yang muka surat panjang, ada muka surat pendek. Dan tak ada sebenarnya mention kalau macam ni ada yang 11 muka surat, ada yang 10 muka surat. Jadi nak buat systematic literature review tak ada isu muka surat panjang ataupun sedikit muka surat. Okey. Apa lagi yang penting kita review hari ni? Literature review kena ada buat kolaboratif antara kita dan antara bangsa. Bila you menyiasat ataupun tengah mengumpul artikel-artikel untuk you hantar, you nak pilih jurnal, make sure jurnal tu boleh terima artikel yang macam ni. 10 muka surat ni, jurnal ni boleh terima. Q1 kot. Saya tak nak bincang pasal Q1, Q2 ni sebenarnya. Okey, dia sangat subjektif. You boleh hantar, tak ada masalah. Okey, tapi kalau yang paling penting adalah adakah publisher tu boleh menerima artikel jenis macam tu. Dan contoh je macam paper macam cleaner production daripada Science Direct. Paper ni boleh terima XLR. Bagus you refer paper daripada cleaner production ni. Okey, tapi dia punya proses deep. Dia tak boleh pakai simple-simple sangat. Muka surat sikit tak apa, 6-7 muka surat boleh, tapi you kena ambil proses yang kompleks sikit. Maksudnya nak kena buat. Kita je nampak kompleks, pada saya tak susah mana pun. Cuma cara the way you nak melaporkan tu kadang-kadang kita malas nak melukis box, tak ada figure, tak ada table, you tak buat simplify. So benda-benda tu perlu ada. Jadi ini jenis-jenis artikel dalam literature review, systematic literature review, systematic review, scoping review, review on analysis dan comprehensive review. Itu bawah jatuh dekat literature review. Ada orang tanya, bukan ini general review dia. Satu benda yang kadang-kadang membataskan saya untuk membezakan mana satu systematic literature review ataupun general review, satu, definisi dia, ada teknik yang sistematik ataupun tidak. Kalau ada, dia adalah literature review. Yang kedua, saya berpandukan jenis artikel tu. Kalau saya tengok dekat Emerald, dia dah tulis dah, paper type is literature review. Walaupun saya rasa ini adalah general review, tapi jurnal tu dah labelkan dia adalah literature review, jadi saya ikut je lah, ni adalah literature review. Okey. Jadi itu saja perkongsian Pak Cik untuk literature review ni. Sebenarnya video ni untuk secara umum, untuk menggalakkan you all menulis artikel literature review. Nanti kita ada topik yang kita cover nanti, bagaimana untuk menulis artikel jurnal daripada bab literature review. Kita tulis banyak tu, daripada 2.1 sampailah 2.12 contoh dia. Berapa banyak yang boleh dihasilkan artikel jurnal dekat literature review. Jadi inilah asas dia. Kita ni belajar panjang lagi ni, ilmu kita ni nak habiskan tahap 1 pun sampai bulan 7. Jadi kita akan menulis artikel ikut bab lepas ni. Jadi bila sampai kat bab literature review, inilah modal kita, inilah ilmu yang kita buat pelaburan untuk kita faham, ini yang kita nak tulis nanti. Bolehlah aku buat comprehensive review, bolehlah aku buat review on analysis, bolehlah aku buat systematic literature review. Ini jenis literature review. Ada yang umum nanti kita akan bincang untuk bawah topik general review. Ingat, jangan skip topik ni. Saya lebih suka semua sahabat-sahabat semua kita belajar macam mana nak menulis artikel literature review. So lepas ni mungkin lagi luas. So sebenarnya systematic literature review pun banyak teknik. Contoh tadi dia banyak lagi. Contoh kebetulan bila saya explore, jumpalah Prisma, Daniel dengan Idahwati tu. Jadi kita boleh tulis artikel pelbagai teknik. Sebab itu memang cara saya
Saya suka supaya kita explore sama-sama. Saya tunjuk apa yang sesuai dengan hantar dalam literature review. So cuba tengok you punya bab 2. Berapa banyak artikel yang kita boleh terbit daripada bab 2 sahaja. Okey, jadi itu saja perkongsian Pakcik untuk literature review. Okey, kita sambung nanti. Untuk kelas akan datang, kita akan cover jenis artikel yang berikutnya adalah general review. Dia sebenarnya banyak benda yang Pakcik nak sebut sebenarnya. Cuma kita habiskan nanti 5-5 daripada research artikel, literature review, pergi general review, kemudian nanti pergi dekat conceptual dan short communication. Dah faham 5-5 ni, baru best kan bang? Buat kita tahu membezakan jenis-jenis ni. Jadi barulah akan tunjuk bagi alasan. Oh, jadi satu tesis saya ni banyaklah artikel. Saya ada slide saya yang saya jarang saya buat keluar lah. Saya keluar sikit-sikit kan. Kita memang boleh keluarkan 100 artikel daripada satu tesis. Memang kata gila lah, tak masuk akal tak. Kita kena positif. Sebab orang yang rasa macam benda ni tak masuk akal, sebab dia tak investigate. Saya review macam, oh banyaknya jenis-jenis literature review ni. So aku ni literature review boleh keluar banyak, boleh keluar setiap outline. Okay, ada orang menganggap bila buat artikel ni mesti ada intro, LR, method, analysis, discussion, conclusion. Memang betul itu asas dia, tapi bila buat artikel metodologi dia simple je, satu perenggan je. Oh, literature review ni apa yang kita cite je, itu jadi literature review lah. Oh, discussion ni tak semestinya benda yang kita analisis. So kalau kita review, kita discuss lah apa yang kita review. Oh, dia macam tu cara dia. Tu kena faham lah So bila kita nanti, mohon semua tengok pada artikel-artikel yang saya bagi dekat group WhatsApp nanti. Tengok semua artikel ni. Saya ada banyak lagi koleksi saya punya artikel. Cuma kita pelan-pelan go through one by one. Saya memang aim saya sampai bulan 7 kepada semua ni kita akan tamat level 1. So level 1 tu dah cukup dah. Nak buat PhD, nak jadi lecturer dah cukup dah. Tapi kita nak pergi lebih rigorous supaya ilmu kita bertambah dan kita nak berhadapan dengan benda-benda yang baru, benda-benda yang current. Sebab tu saya biasakan you all tengok artikel tahun 2020. So tengok sekarang current dan sebagainya. So orang tak tengok bilangan, orang tak tengok dari segi rigorousnya analisis. So orang mula tengok in term of demand, apa orang nak, cara penulisan yang bagus, presentation yang bagus, tahu macam mana nak meningkatkan reputation. Sebab tu tip and tricks 58 tu memang you kena ingat. Siapa tak tengok, mohon tengok lagi. Okey, itu saja. Kita berjumpa lagi untuk kelas akan datang. Seterusnya jenis artikel general review. Semoga semua dapat manfaat. Semuanya ilmu semakin bertambah. Mohon untuk melihat artikel untuk lebih faham artikel ni dan bersama-sama dengan slide yang saya bagi. So saya mohon maaf dengan sebarang kekurangan sebab saya tahu benda ni memang benda kena hands on. Okey, semoga semua dapat positif. Oh, aku boleh buat paper artikel ni. So tak perlu tunggu dapat data nak buat artikel. Okey, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.